Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian yang telah dibuat bertajuk Pengaruh Undian Sewaktu Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 serta kesannya kepada rakyat Sabah. Dengan lebih lanjut, ayuh kita ketahui, kumpulan ini, kumpulan Musangking, terdiri daripada 6 ahli yang berbeza latar belakang dan juga etnik. Saya, Muhammad Aidit bin Ghani. Kedua, Muhammad Naufal Yazali. Ketiga, Syafizul Arif Ada Damian Abba, Dinesh Nair, Kim Kian Tan dan juga Welfareness Justin. Bagi mengetahui akan kajian ini, elok saya mendahului dengan sedikit pendahuluan sinopsis kajian. Kami dapati sejarah politik di Sabah unik dan berbeza dengan sejarah politik yang berlaku di semenanjung Malaysia. Pada pandangan kami, kewujudan pelbagai suku etnik mempengaruhi keputusan akhir undian pilihan raya di Sabah. Gaya hidup masyarakat di sana agak berbeza dengan masyarakat semenanjung, di mana pembangunan di situ tidak begitu pesat dan kebanyakan masyarakatnya masih mengamalkan gaya hidup tradisional seperti nenek moyang mereka. Menurut kajian, penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai kaum dengan latar belakang dan juga kebudayaan masing-masing. Dalam pada itu, konflik yang berlaku sejak penubuhan Malaysia pada tahun 1963, negeri Sabah acap kali bertukar kerajaan atas faktor mempunyai konflik dalaman sesama rakyatnya yang berbilang kaum dan agama. Oleh itu, tanpa membuang masa, ayuh kita ketahui dengan lebih lanjut akan objektif kajian ini serta kepentingannya. Jadi objektif yang pertama adalah bagi mengenal pasti faktor kepimpinan politik kepada berasaskan etnik. Yang kedua, mengenal pasti persepsi penduduk setempat terhadap slogan atau ucapan propaganda yang digunakan. Yang ketiga, menganalisis maklumat yang diagihkan kepada responden. Jadi, kepentingan dapatan kajian-kajian ini adalah bagi menilai gambaran sebenar konflik yang berlaku di Sabah. Yang kedua, membuktikan teori yang menyatakan undian di Sabah dipengaruhi oleh kewujudan berbagai suku etnik. Yang ketiga, menyediakan analisa dan laporan yang matang. Dan seterusnya, saya akan menceritakan mengenai sumbangan setiap ahli dalam menjayakan projek harmoni ini. Pertama sekali ialah saya, Muhammad Naufal Yazali, iaitu Ketua Kumpulan Musangking dalam projek ini. Sebagai Ketua Kumpulan, saya telah cuba sedaya upaya bagi membahagikan tugas seadilnya kepada setiap ahli. Selain itu, saya terlibat dalam penulisan laporan projek. Seterusnya, ahli kumpulan kedua ialah Muhammad Aidit Ghani. Beliau pula mengetuai penghasilan video projek dengan mengadakan perbincangan di atas talian agar masing-masing dapat melontarkan idea. Beliau juga terlibat dalam penulisan laporan. Ahli kumpulan ketiga ialah Kim Kian Tan. Kim merupakan penyunting utama dalam penghasilan video projek dan beliau terlibat dalam penulisan ulasan makalah. Ahli kumpulan keempat merupakan Syafizul Arif Abba Damian Abba. Syafizul terlibat dalam penulisan kertas cadangan bagi mendapatkan pengesahan terlebih dahulu daripada pensyarah kami. Beliau juga menghasilkan borang tinjauan untuk mendapatkan input daripada responden mengenai topik perbincangan. Ahli kumpulan kelima ialah Welfareness Justin. Beliau terlibat dalam penulisan ulasan makalah di mana beliau mengulas 2 daripada 3 makalah yang diarahkan. Dan yang terakhir bukan Dinesh Nair, di mana beliau terlibat dalam penulisan laporan. Terdapat banyak yang kami pelajari sewaktu melakukan projek ini. Antaranya ialah kelebihan internet dalam membantu kami berinteraksi antara satu sama lain. Disebabkan oleh tersebarnya COVID-19 di negara kita, pihak universiti tidak dapat memberi kebenaran kepada pelajar untuk datang ke universiti kerana takut akan COVID-19 bakal tersebar antara masyarakat universiti. Oleh kerana itu, dengan adanya internet
dan aplikasi-aplikasi sosial media seperti WhatsApp dan Microsoft Teams, kami dapat melaksanakan projek kami walaupun berada jauh antara satu sama lain. Hal ini membantu kami untuk bersedia untuk masa-masa darurat seperti global pandemik ini di masa hadapan kelak. Selain itu, kami juga belajar akan kepentingan kerjasama dalam kumpulan. Interaksi dalam kumpulan kami amat baik kerana setiap ahli saling menyokong antara satu sama lain, yang mana ia membuatkan kami bekerja dalam satu keharmonian. Keharmonian tersebut amatlah susah dicapai lebih-lebih lagi waktu-waktu darurat seperti kini. Namun begitu, kami dapat bekerja sama dalam menyiapkan projek kami dengan lancar. Akhir sekali, kami juga belajar akan kepentingan tunjuk ajar daripada pensyarah kami, yaitu Madam Arfa, dalam membantu kami melaksanakan projek ini. Beliau telah banyak memberi panduan kepada kami agar kami tidak terpesong daripada objektif kajian yang ingin kami capai. Beliau jugalah menjadi salah satu faktor projek kami berjalan dengan amat lancar. Hal ini menyadarkan kami bahawa interaksi antara pelajar dan pensyarah amatlah penting dalam memastikan pelajar berada di landasan yang betul. Sejauh mana projek ini sama atau berbeza dengan mana-mana projek yang pernah dilakukan di UTP? Perbezaan pertama, tugasan ini dibuat penuh secara ramaya. Susulan dari penularan wabak COVID-19 pada masa kini, hampir semua aktiviti dilakukan secara dalam talian atau online. Dahulu, perjumpaan perbincangan projek seperti ini dilakukan secara fizikal, akan tetapi untuk projek ini perjumpaan dilakukan secara maya. Perbezaan kedua menggunakan konsep kaji selidik yang mendalam. Kami menggunakan konsep soal selidik dengan format soalan tertutup menggunakan skala 1 hingga skala 5. Jika dilihat, terdapat juga projek lain yang menggunakan konsep ini. Oleh yang demikian, dari segi konsep kaji selidik, tidak ada perbezaan dengan projek lain yang pernah dilakukan di UTP. Perbezaan ketiga, projek ini menyentuh perihal politik Sabah. Politik Sabah adalah amat jarang dibincangkan di Semenanjung Malaysia. Oleh itu, projek ini berbeza dengan projek yang pernah dilakukan di UTP. Perbezaan keempat dibuat dalam kumpulan yang kecil, dengan tema yang luas dan mendalam serta tajuk yang mempunyai cabang. Banyak cabang ini dibuat dalam kumpulan kecil dalam tempoh kurang dari 4 bulan. Dibandingkan dengan projek terdahulu yang mempunyai kelebihan dalam perjumpaan secara fizikal, projek ini sangatlah berbeza dengan projek-projek lain yang pernah dilakukan di UTP. Cabaran yang dihadapi dalam menyiapkan tugasan ini adalah tempoh masa yang diberikan untuk menyiapkan tugasan ini. Persoalan pertama yang bermain-main dalam kotak minda kumpulan saya adalah, mampukah kita menyiapkan tugasan ini memandangkan pada masa yang sama terdapat beberapa tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh masa yang sama. Cabaran kedua adalah kekurangan sumber rujukan. Topik yang dipilih oleh kumpulan saya adalah sukar dan rumit. Kami telah meluangkan banyak masa untuk mencarikan setiap butiran untuk melaksanakan projek ini. Selain itu, pengetahuan situasi PRN ini yang cetek merupakan cabaran dalam menyiapkan tugasan ini. Perkara ini kerana kekurangan ahli kumpulan yang berasal dari Sabah, dan walaupun ada, ahli tersebut tidak biasa dengan politik Sabah. Melalui projek ini, kami telah mendapati pengajaran baru dan menghadapi pelbagai cabaran. Semua pengalaman ini telah memberi sumbangan dalam pertumbuhan kami sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang pemimpin. Pertumbuhan tersebut mengandungi pertambahan nilai dalam aspek skill bersosial, skill berkomunikasi, skill penyelesaian masalah dan skill kepimpinan. Projek ini telah terpaksa saya mencari ahli kumpulan yang terdatang dari latar etnik yang berbeza dan memberi peluang untuk kami belajar skill bersosial dengan orang yang berkaum lain. Kami perlu belajar cara komunikasi dengan orang dari latar etnik yang berbeza untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kami juga telah belajar cara memahami perasaan orang lain. Skill ini penting semasa pekerjaan dalam masyarakat dan dapat membantu kami merapatkan hubungan dengan rakan sekerja. Pertumbuhan kami dalam skill sosial juga telah membantu kami dalam skill komunikasi. Dalam aspek ini,
kami telah belajar untuk mendengar pendapatan orang lain dengan teliti. Komunikasi antara dua orang baru dicapai bila kita bukan sahaja mencakap tapi juga mendengar orang lain. Selain itu, kami patut menghormati idea ahli kumpulan lain dan membagi komen yang konstruktif supaya projek dapat dijalankan dengan lancar. Semasa perjalanan projek ini, pelbagai masalah telah dihadapi yang memerlukan skill penyelesaian masalah kami. Kami telah belajar cara menghadapi masalah dari pandangan sudut lain untuk mendapat penyelesaian yang cekap. Kami juga telah mendapati sikap menerima idea dengan fikiran terbuka supaya semua faktor dapat dipertimbangkan dan cara penyelesaian masalah tidak terlepas. Pertumbuhan dalam skill tersebut dapat meningkatkan skill kepimpinan kami secara langsung. Seorang pemimpin yang hebat akan mengandungi semua skill tersebut dan juga membuat pertimbangan dengan teliti supaya masalah dapat dielakkan dan risiko kegagalan menurun. Sebagai penutup, kami berharap agar perkongsian kami dan juga sudut pandang kami diterima oleh para pendengar sekalian. Kami mengharapkan ketiga-tiga objektif ini dapat difahami dan juga dihayati oleh setiap yang mendengarnya dan juga membentuk satu kesedaran yang baru akan kepentingan kefahaman politik bagi menjana atau menjadikan masa depan yang lebih cerah. Jadi dengan itu kesimpulannya, faktor kepimpinan politik yang berasaskan etnik dapat mempengaruhi pola keputusan PRN Sabah ke-16. Di samping itu, persepsi penduduk setempat terhadap slogan atau ucapan propaganda yang dipakai sewaktu tempoh berkempen telah dikenal pasti. Dalam pada itu, responden juga turut bersama-sama memberikan penilaian gambaran konflik politik yang berlaku di Sabah. Dengan ini, kajian yang dibuat telah mencapai tahap keyakinan bagi mengulas pengaruh undian sewaktu PRN Sabah ke-16 serta kesannya kepada rakyatnya. Apabila masyarakat yang berlatarkan pelbagai etnik dan fahaman meningkatkan kesedaran mereka tidak akan dibisukan begitu saja serta generasi akan datang berpeluang untuk menikmati keindahan sosial budaya yang diwariskan.